وأصحابه والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahibul Fadilah Tuan Imam yang dihormati Tuan Nazir, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Pada petang atau awal malam ini Allah masih kurniakan kita nikmat kehidupan. Allah masih kekalkan nikmat kesihatan. Allah masih memilih kita untuk nikmat melakukan ketaatan, datang ke masjid, solat berjamaah, berada dalam majlis ilmu. Allah berikan kita nikmat ketenangan, kebahagiaan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak mampu kita sebut. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah kurniakan tadi, benar-benar kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit itu yang benar-benar bersyukur. Bagaimana kesyukuran yang sebenar? Yang pertama, kita menyedari dan mengiktiraf nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua, kita membalas nikmat itu dengan mentaati perintah Allah. Maka itulah kesyukuran yang sebenar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kuliah kita berkaitan huraian Al-Asma'ul Husna sudah pun tamat pada bulan lepas. Jadi bulan ni saya bawa tajuk bebas dahulu, sementara nanti kita tentukan kitab yang baru untuk kita teruskan pengajian. Untuk malam ni saya nak bawa tajuk berkaitan dengan khusyuk. Saya tak pastilah tajuk ni kena dengan keadaan masa dan sebagainya, kerana barangkali jasad kita di sini, mungkin fikiran kita duk tertanya-tanya siapa menang PRK dan sebagainya. Jadi tuan-tuan beri masa sedikit untuk kita fokuskan untuk tajuk yang penting sebenarnya dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan khusyuk. Biasanya kalau kita bincang tajuk khusyuk ni solat lah. Tapi saya nak bincang malam ni bukan khusyuk dalam solat itu. Solat sebenarnya adalah wasilah untuk menjadikan kita khusyuk. Bukan khusyuk itu hanya ada dalam solat. Malah kehidupan kita, setiap waktu, keadaan, di mana sekalipun kita perlu menjadi orang yang khusyuk. Sama ada kita sembahyang ataupun tidak. Itu hakikat. Itu hakikat. Habis solat itu wasilah, salah satu cara membina sifat khusyuk itu. Kita renung firman Allah Ta'ala dalam suratul Hadid ayat 16. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala firman, maksudnya wahai orang yang beriman, belum sampaikah lagi masanya untuk hati kamu ini menjadi benar-benar khusyuk? Kalau ayat bahasa kitanya, wahai orang beriman, bila lagi hati itu nak jadi khusyuk? Itu ayat mudahnya. Bila lagi hati itu nak jadi khusyuk? Min zikrillahi wa ma nazala minal haq, hasil daripada peringatan daripada Allah dan juga Al-Quran yang Allah turunkan. Dalam kehidupan kita ni banyak peringatan daripada Allah. Apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita dan juga berlaku ke atas orang lain, semuanya adalah peringatan Allah untuk diri kita. Allah sedang menegur kita. Allah sedang berbicara melalui musibah yang berlaku, melalui bencana kesusahan yang berlaku. Tapi ada orang, walaupun macam-macam berlaku ke atas diri dia, keluarga dia, masyarakat sebagainya, hatinya tetap kerah. Hati tetap kerah. Allah bertanya, bila lagi hati itu nak jadi khusyuk? Peringatan Allah ni banyak dah. Wa ma nazala minal haq, begitu juga Al-Quran Allah turun tu. Dalam tu Al-Quran tu sahaja, kalau kita hayati sudah cukup melembutkan hati yang kerah. Wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amad, jangan mereka, yakni orang beriman, jadi seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Mereka dikurniakan kitab, tapi mereka ni tak ikut pun kitab tu. Fatala alaihimul amad, berlalu satu tempoh yang panjang, akhirnya kerah hati mereka. Faqasat qulubuhum, hati itu jadi kerah. Kenapa jadi kerah? Kerana tak ikut apa yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa kathirum minhum fasiqun, dan ramai dari kalangan mereka ini termasuk orang, menjadi orang yang fasik, orang yang derhaka. Baik, tuan-tuan, ada 3 pandangan sebab ayat ini diturunkan. Ada 3 pandangan sebab ayat ini diturunkan. Tuan-tuan, ayat ini diturunkan adalah sebagai satu teguran. Teguran kepada sahabat-sahabat. Yang kalau kita renung, teguran ini sebenarnya lebih utama dan perlu untuk kita. Pandangan yang pertama mengatakan ayat ini diturunkan, sahabat ini sedang bergurau senda. Bila bergurau ni mungkin ada terlebih dan sebagainya, maka segera Allah tegur, wahai orang beriman, bila lagi hati-hati kamu ni nak jadi khusyuk? Kalau bergurau tu, gelak ketawa tu, seolah-olah dah tak fikir apa-apa dah. Pandangan yang kedua, ayat ini diturun kepada golongan muslimin, mukminin selepas 4. Kenapa hati itu tak boleh lagi jadi khusyuk? Dan pandangan yang ketiga, ayat ini diturunkan kepada orang beriman selepas 13 tahun wahyu diturunkan, selepas hijrah ke Madinah. Kerana ada di kalangan sahabat ini yang masih tertinggal melakukan perintah-perintah Allah,
maknanya masih ada kecuaian dari sudut beramal, maka lantas Allah Ta'ala menegur. Dan seperti yang saya sebut, teguran itu sebenarnya lebih utama untuk kita, yang kita ni jauh lebih leka dan lalai berbanding dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayat 16 surah Al-Hadid ni dia special. Sebab kalau kita baca satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tajuk kitab tu Kitabut Tawwabin, kitab yang menceritakan kisah-kisah orang yang bertaubat. Dalam tu banyak kisah, antaranya kisah Malik bin Dinar, seorang tabi'in, dan juga kisah Imam Fudail bin Iyad, tabi'in. Tuan-tuan, kita mengenali dua tokoh ini sebagai seorang yang sangat hebat, perawi hadis. Malah kata-kata mereka ni adalah kata-kata hikmah yang sampai sekarang orang duk sebut kata-kata mereka ini hebat. Tetapi tahukah kita yang mereka ini bukan asal-asal daripada kecil bagus, atau daripada kecil orang yang alim, faqih, tidak. Tapi mereka berubah di separuh usia mereka, dan perubahan yang total, sehingga Allah mengangkat darjat mereka sampai sekarang disebut-sebut nama mereka. Sebagai contoh kisah Malik bin Dinar, ada beberapa riwayat tentang kisah taubat Malik bin Dinar. Kisah ni dia sendiri bercerita. Bila orang tanya macam mana dia boleh berubah, maka dia cerita. Salah satu riwayat yang seperti yang disebut oleh Malik bin Dinar, disebut oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Malik bin Dinar dia bercerita pada orang. Orang tanya dia, wahai Malik, bagaimana kamu boleh berubah sampai hebat macam ni? Dia kata, dulu ni aku dengan arak ni susah nak pisah. Aku seorang penguasa. Penguasa ni macam kita hari ni, macam polis ke apa begitulah kan. Aku dengan arak ni susah berpisah. Sehinggalah Allah takdirkan aku dapat anak perempuan. Aku sangat sayang anak itu. Dan Allah jadikan sesuatu yang luar biasa pada anak kecil itu. Dia kata setiap kali dia pegang gelas arak ni, anak yang kecil ni akan datang merangkak dan tepih gelas arak tu. Anak ni dia bukan tahu apa, tapi seolah-olah ada isyarat di situ, tapi dia tak nampak waktu tu. Sehinggalah sampai satu saat, anak satu-satunya anak, dan dia sangat sayang anak itu dijemput oleh Allah Ta'ala untuk pulang. Meninggal anak tu. Dan dia kata dia sangat sedih, seolah-olah dah gelap dah kehidupan dia. Itulah anak yang tempat dia curahkan perasaannya. Sehinggalah satu malam, dia kata, pertengahan bulan Syakban, kita duduk bulan Syakban, pertengahan bulan Syakban dia tidur, dan malam tu dia bermimpi berada seolah-olah di satu tempat seperti mahsyar akhirat. Dan dia mendengar bunyi pelik di belakang dia. Bila dia toleh, dia nampak ada ular besar berbisa yang sedang mengejar dia. Lantas dia pun lari menyelamatkan diri. Bila dia lari, dia berjumpa dengan seorang lelaki tua. Dia kata, wahai lelaki tua, wahai orang tua, tolong aku. Di belakang aku ni ada ular yang mengejar aku. Orang tua ni kata, aku tua, aku tak mampu dan aku tak larat. Pergilah kamu lari menyelamatkan diri kamu. Bila dia lari, ular dia mengejar sampai satu saat, sampai satu ketika dia sampai ke satu tebing, dia kata. Dan di sebelah tebing tu dia melihat api yang sangat marah. Dan waktu tu dia kata dia tidak punya pilihan, dia nak buat keputusan untuk terjun saja dalam tempat tu. Nak selamat daripada ular ni nampaknya macam tak selamat dah. Dia nak ambil keputusan terjun dalam tu. Ketika mana dia buat keputusan begitu, kedengaran satu suara mengatakan, ya Malik, lasta min ahliha. Wahai Malik, kamu bukan penghuni tempat tu. Bila dia dengar begitu, dia patah balik, lari lagi, jumpa semula orang tua yang dia jumpa mula-mula.
Sekali lagi dia kata, wahai orang tua, tolong aku. Di belakang aku ada ular yang mengejar. Orang tua kata, aku dhaif, inni dhaif, aku lemah, aku tak boleh buat apa-apa. Tapi cubalah kamu pergi ke bukit depan sana. Kalau ada seseorang yang boleh selamatkan kamu. Maka dia lari. Sampailah ke satu tempat, di depan tu ada bukit, dan atas bukit tu ada tempat yang cantik. Dalam tempat tu ramai budak-budak kecil duduk tengah main. Tiba-tiba tuan-tuan bila sampai situ, nampak seorang budak kecil segera turun. Sampai kepada dia, pegang tangan dia, tarik. Ya abata, wahai ayah kesayanganku. Anak ni baca, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Dibaca ayat. Siapa budak tu? Anak dia hak mati. Anak dia pegang, tarik tangan dia, satu pegang tangan dia, tarik janggut dia. Kata, wahai ayah kesayanganku, alam ya'ni lilladhi. Dia baca ayat tu. Bila lagi orang beriman hati ni nak jadi khusyuk, mematuhi peringatan-peringatan daripada Allah, Al-Quran yang Allah turunkan, bila lagi? Ayah dia pun terkejut. Dia kata, ta'rifun Al-Quran. Adakah kamu semua di sini tahu Al-Quran? Anak-anak ni berkata, kami lebih tahu Al-Quran daripada kamu, wahai ayah. Maka si ayah ni berkata, wahai anakku, di belakang aku ni ada ular yang sedang mengejar. Dia kata, wahai ayah, ular itu adalah amal kejahatanmu. Bagaimana dengan orang tua yang aku jumpa? Orang tua itu amalan baikmu yang telah kamu lemahkan. Lalu tuan-tuan dalam keadaan begitu, dia pun terkejut jaga dalam keadaan ketakutan. Dengar suara azan, azan subuh yang selama ni dia tak indah pun. Dalam keadaan takut begitu, seolah-olah memang real berlaku pada malam itu. Maka digagahi juga pergi sembahyang subuh yang dia tak pernah buat. Dalam sembahyang tu imam membaca ayat yang sama, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Allah mengasak dia. Bila lagi nak berubah? Bila lagi nak berubah? Peringatan daripada Allah banyak dah. Allah matikan anak dia, tu satu peringatan. Bagaimana budak semuda itu boleh Allah matikan bila-bila masa tanpa sebab? Maka kita yang berusia sebegini lebih-lebih utama pada bila-bila masa, di mana sekalipun Allah Ta'ala boleh panggil pulang dalam keadaan kita tidak bersedia. Bila nak berubah? Maka bila dia mendengar ayat dibaca oleh imam itu, sampaikan dia sujud, menangis teresak-esak, sampai orang bertanya dia, kenapa wahai Malik? Maka dia berceritalah apa yang berlaku kepada diri dia, dan dia menjadi seorang yang hebat. Kisah Malik Fudail bin Iyad pun ada. Saya nak ringkaskan masa. Nak cerita, kita jangan putus asa. Kadang-kadang kita lihat anak kita ni sampai belah-belah tahun, keras kepala, tak berubah. Tuan-tuan, doakan terus. Sebab dalam sejarah tercatat, ada orang yang berubah usia 40 tahun, 30 lebih tahun. Malah mereka berubah menjadi orang yang jauh lebih hebat dan baik daripada orang yang sedia baik itu. Kuasa Allah Ta'ala. Dan dia menjadi seorang yang sangat hebat, Malik bin Dinar. Ini kisah tentang ayat tersebut. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Imam Fudail pun sama, bukan tiba-tiba saja jadi imam dak. Imam Fudail bin Iyad ni digelar apa? Abidul Haramain. Abid kepada dua masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa? Dia seorang yang banyak kuat beribadah dalam masjid. Abidul Haramain. Pun peringkat awalnya, di awal kehidupannya juga bermasalah. Baik. Kemudian tuan-tuan, melalui ayat yang kita baca itu, Allah menggariskan ada 3 perkara yang boleh menjadikan hati kita ini khusyuk. Khusyuk tu apa? Saat kita bincang. Yang pertama,
li zikrillah. Zikrillah di sini bukanlah maksud mengingati Allah, zikri maksud peringatan daripada Allah, peringatan-peringatan yang datang daripada Allah. Maknanya tuan-tuan apa sahaja yang berlaku diri kita, keluarga kita, sekeliling kita, itu ada teguran daripada Allah untuk kita. Kita nak cari apa sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu aku ni melalui apa yang berlaku. Mesti ada punya. Sebab apa yang Allah tentukan tu, dia bukan saja-saja, bukan abasa, bukan kosong, ataupun laiba, bukan main-main. Allah Ta'ala nakkan sesuatu daripada kita melalui apa yang berlaku. Cuma sayangnya tak ramai yang mengambil pengajaran itu. Dia tak nampak pengajaran itu. Dia hanya nampak benda tu berlaku, dan pengajaran tu dia tak dapat, menjadikan dia tidak mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang berlaku. Yang kedua, hati akan jadi khusyuk bila kita kembali kepada Al-Quran, merenungi, menghayati, beramal dengan kandungan Al-Quran. Hati kerah macam mana pun, kalau disiram dengan Al-Quran, lama kelamaan dia lembut. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat kuat kebenciannya kepada Nabi SAW, kepada Islam. Mendengar satu ayat dari ayat-ayat daripada Al-Quran, langsung boleh mengetuk hati yang keras itu. Akhirnya hatinya menjadi hati yang sangat lembut. Quran jauh daripada Quran, kerah hati. Anak-anak kita tu susah nak suruh sehari baca Quran, paksa. Benda-benda begini tuan-tuan, dia bukan secara sukarela. Benda-benda agama ni memang kita kena pandukan kita, anak-anak kita, untuk beramal supaya dia hidup dengan Al-Quran. Kan bukan suruh kita nak baca sehari beberapa juzuk. Paling tidak dia baca, pegang sikit daripada Al-Quran itu. Jangan langsung terpisah. Hati akan jadi kerah. Dan tuan-tuan, orang yang lidah dia bermain dengan Al-Quran, sama ada dia menghafal ataupun dia kerap membaca, orang sebegini dia tak cakap lebih kurang. Quran yang dibaca itu akan memelihara lidahnya. Ni orang yang betul-betul lah beramal Quran ni. Kalau yang dia hafal, dia mengulang hafalan, sentiasa diulang. Saya jumpa orang sebegini, yang setiap hari pagi 2 ke 3 juz dia mengulang lepas subuh. Orang macam ni tak banyak cakap. Kalau dia cakap pun macam sopan begitu. Dia berhati-hati lidah. Allah pelihara ni. Hak jenis cakap tak tahuan apa ni, hak orang yang jarang baca Quran. Dia tak ada pagak dah, lidah dia main keluar dia semua. Jadi kita nak anak kita sedemikian rupa. Dan yang ketiga, yang boleh melembutkan hati ni adalah bila kita merenungi kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat sebelumnya. Kan Allah sebut jangan jadi seperti umat-umat jangan jadi seperti Nasara, Yahudi, yang mereka Allah beri kitab, berlalu satu tempoh masa, kerah hati mereka. Kenapa? Kerana mereka memilih-milih dalam kitab tu. Apa yang mereka nak, mereka ambil. Yang mereka tak setuju, mereka tolak. Akhirnya kerah hati. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan ramai di kalangan mereka itu fasik, orang yang derhaka. Allah suruh kita tengok semula kisah-kisah umat yang sebelumnya, bagaimana Allah musnahkan mereka hasil daripada sifat derhaka dan keingkaran, takabur mereka. Jadi 3 perkara ini sebenarnya boleh melembutkan hati itu, menjadikan hati itu khusyuk. Baik tuan-tuan, khusyuk ni tempat dia hatilah. Tempatnya di hati. Tak nampak khusyuk ni sifat-sifat hati. Walau bagaimanapun kesan dalam kehidupan tu ada. Khusyuk ni dia ibarat ruh dalam tubuh manusia. Ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk ibarat badan tanpa roh. Nampak hebat tapi tak ada apa, tak ada nilai. Jenazah tu dia hebat, tough, badan dia macam mana pun, orang tak nampak dah nilai pada dia bila dia mati. Dia jadi hebat sebab ada roh.
Sama juga ibadah yang kita buat, kalau tanpa khusyuk, seolah-olah seperti jasad tanpa roh. Nampak luak hebat, tapi tak ke mana dengan ibadah tadi. Tak memberi kesan pada diri dia. Dan khusyuk ni bukan hanya untuk ibadah solat, bahkan seluruh amalan dalam kehidupan kita ni beserta khusyuk itu. Tuan-tuan, ada kisah pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah satu ketika Sayyidina Umar, seorang lelaki sembahyang sebelah Sayyidina Umar. Bila dia sembahyang ni kan, kita pernah jumpa orang yang sembahyang nampak ta'assuf. Ta'assuf ni nampak susah sembahyang dia kan. Dia sembahyang dalam kepala dia macam ni. Mungkin dia nak khusyuk. Kita nampak, kalau kita sembahyang sebelah dia pun kita tak boleh nak fokus kan? Lihatkan kepada, nampak teruk, susah sembahyang tu kan. Lelaki ni sembahyang begitu, tengkok dia digerak-gerak. Habis sembahyang dia, Sayyidina Umar panggil, ya sahibar raqabah, wahai pemilik tengkok. Dia panggil macam tu. Geram sangat tengkok ni. Ya sahibar raqabah, wahai pemilik tengkok, laisal khusyu'u fil riqab wa innamal khusyu'u fil qulub. Khusyuk tu bukan kat tengkok kamu, tapi khusyukmu dalam hati kamu. Bukan sampai sebegitu sekali nak tunjuk sifat khusyuk itu. Khusyuk dalam hati. Bukan melalui kita lihat orang yang sampai sebegitu sekali, kononnya atas nama khusyuk. Yang kita bimbang, luar nampak khusyuk, dalam tidak. Yang ni yang disebut oleh seorang sahabat, Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dia kata, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kamu dengan orang yang berpura-pura khusyuk. Khusyuk yang pura-pura. Khusyuk yang pura-pura. Apa dia khusyuk yang pura-pura itu? Iaitu antaral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Khusyuk pura-pura ni iaitu kamu melihat jasad tu macam khusyuk, tapi hati kosong. Hati-hati kamu, jangan sampai jadi begitu. Pernah pada zaman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sekumpulan lelaki melalui sebelah Sayyidatuna Aisyah. Mereka jalan dengan lemah gemalai, tak larat kan, nak tunjuk kata ahli ibadat. Jalan pun tak larat, cakap pun tak berapa nak dengar, nak kena pergi letak telinga kat mulut dia baru dengar dia cakap. Nampak begitulah. Lalu Sayyidatuna Aisyah pun bertanya kepada orang sebelah dia, man haula, siapa mereka ni? Jadi orang pun jawab, wahai Ummul Mukminin, mereka itu adalah nusak. Nusak ni ahli ibadat. Sayyidatuna Aisyah berkata, oh ahli ibadat macam tu. Kata Sayyidatuna Aisyah, kana Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia berjalan, idza masya asra wa idza qala asma' wa idza daraba awja' wa idza at'ama ashba' wa kana huwa an-nasiku haqqan. Dia kata, sesungguhnya Umar kalau berjalan laju, kalau bercakap orang dengar dia bercakap, kalau dia pukul sakit, kalau dia bagi makan orang kenyang. Dan dialah sebenar-benar ahli ibadat. Bukan ahli ibadat jalan pun lembah gemalai, cakap pun tak dengar, kalau angin mai kuat sikit pun jatuh, oh ini ahli ibadat. Dah, ni yang kata khusyuk di dalam, bukannya khusyuk dekat luar. Tapi yang dalam tu dia akan terjemah keluar. Baik, khusyuk ni apa? Kita ciri-ciri hati yang khusyuk ada 4, seperti yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama adalah riqqah. Riqqah ni maksud dia apa? Maksud dia lembut. Riqqah ni benda yang fragile, mudah pecah. Kan? Maksudnya hati yang riqqah ini, dia mudah tersentuh, mudah disentuh. Kalau kita bagi nasihat, bagi peringatan, atau dia tengok sesuatu, dia hayati, tersentuh dia, mengambil ibrah, pengajaran. Mungkin sampai satu tahap dia boleh menangis. Ni hati yang riqqah. Ni bukan menangis kerana orang, tak. Kerana orang ni macam contoh, orang ni mati dia menangis, kekasih dia lari dia menangis. Itu fitrah. Semua orang bagi benda tu. Allah bagi sedemikian rupa.
Tapi yang boleh merenungi nasib diri dia, mengambil pengajaran, akhirnya menangis, tak semua orang sebegitu. Ni hati yang lembut ni. Kalau setitik air mata pun susah nak keluar, walaupun kita melihat macam-macam berlaku sekeliling kita, kena buat sesuatu. Hati kita tu perlukan sesuatu untuk kita kembali membersihkan dia, akhirnya melembutkan. Yang kedua adalah itmi'nan. Maksud itmi'nan ni tenang. Hati yang tenang. Tenang di sini bukan tenang sembahyang lewat pun relax, bukan tenang itu. Tenang di sini maksud dia menerima ketentuan Allah Ta'ala itu dengan sabar dan redha. Ni pun tak semua orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat. Bila Allah uji sesuatu perkara, Allah takdirkan satu-satu perkara, lihat reaksi seseorang tu bagaimana, lihat hati kita tu macam mana. Ada orang menerima dengan hati yang terbuka. Sedih, tak ada masalah, sedih silakan. Nabi SAW ketika meninggal anak lelaki yang terakhir, Ibrahim, di pangkuan baginda itu, Nabi kan menangis. Sampaikan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, atabki ya Rasulullah, wah Rasulullah, adakah kamu menangis? Seolah menangis tak reda lah. Nabi kata, ya al-ainu tadma', mata mengalirkan air mata, tetapi mulut tidak mengeluarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Fitrah Allah jadikan kesedihan, tapi hati menerima. Tuan-tuan kan, ini saya sebut yang kisah anak-anak tahfiz yang meninggal dunia terbakar, yang ramai itu kan, ada tiga beradik yang meninggal kan? Yang bongsu duduk bawah, yang nombor 2 tu duduk atas bongsu, yang sulung duduk atas sekali, saling lindung melindungi. Abang paling atas duduk, hak nombor 2 duduk tengah-tengah, lindung adik kecil, tiga-tiga mati. Tuan-tuan, yang saya rasa sangat hebat tu, ibunya saat di wawancara, tak lama sejurus peristiwa itu, apa dia kata? Pertama sekali dia kata, saya terima apa yang Allah tentukan tu saya, kan? Redha. Oh, saya kata ni, tak semua orang ada kekuatan tu. Kita duduk nampak anak kita dah kan, kalau anak kita tu macam mana, tak terkeluar ayat tu, paling tidak kita senyap. Tapi si ibu ni dengan wajah yang sangat tenang, itulah perkataan pertama yang keluar daripada dia. Bukan dia persoalkan keselamatan, tak. Pertama sekali dia terima apa yang Allah tentukan. Hebat. Ini yang kita kata tenang. Yang ketiga, dia panggil tadarru' ataupun khudu'. Khudu' ni maksud dia ketundukan. Khudu' ni maksud dia ketundukan. Ketundukan ni maknanya apa? Maknanya kepatuhan. Kepatuhan. Apa yang Allah perintahkan, sesuatu yang dia kena buat. Itu hati yang khusyuk. Dia tidak menganggap apa perintah Allah tu sebagai satu keterpaksaan, tak. Tapi sesuatu yang dia mesti buat sebab perintah Allah. Siapa dia untuk menidakkan apa yang Allah perintahkan? 3 minit. Ini maksud dia khudu', betul-betul tunduk, taat, patuh apa yang Allah perintahkan. Baginya perintah Allah tu sangat besar. Ini hati yang khusyuk. Sebab itulah kan Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan solat. Sabar ni mula-mula sekali berat, susah. Solat, wa innaha lakabiratun, dan solat ni dia sesuatu yang besar, berat, susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk ni perintah Allah ke atas diri dia, amal ibadat sebagainya, dia tidak anggap sebagai satu keterpaksaan, tapi itu satu yang tanggungjawab dia terhadap Tuhan dia. Ini khudu'. Manakala yang keempat, ciri hati yang khusyuk itu adalah dia panggil tazallul. Tazallul ni apa? Tazallul ni kerendahan hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada sifat takabur.
Sifat takaburlah yang menjadikan ramai hamba Allah ini, manusia ini engkar terhadap perintah Allah, sebagaimana iblis. Sifat pertama yang menyebabkan berlakunya penderhakaan terhadap Allah itu adalah takabur. Bila mana Allah perintah iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, tiba-tiba iblis dia engkar, dia enggan. Kenapa? Iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku nak sujud kepada dia ni, sedangkan aku engkau cipta daripada api, dia engkau cipta daripada tanah. Sifat takabur. Orang yang khusyuk tidak ada sifat takabur dalam diri dia. Kesombongan tu tidak ada. Tuan-tuan cuba rujuk surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat akhir. Ada 13 sifat yang dikatakan hamba Allah. Tersambung perbahasan. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Yang keempat, kerendahan hati. Ciri yang keempat, hati yang khusyuk itu adalah tazallul, maknanya kerendahan hati, tidak ada kesombongan, takabur. Orang yang ada sifat takabur, sombong, memang dia tidak dapat untuk ikut perintah-perintah Allah. Kerana waktu itu dia akan melihat kepentingan diri dia dan sebagainya, mengatasi perintah Allah itu. Kesombongan tu ada. Ayat 63 sehingga akhir surah Al-Furqan ada 13 ciri hamba-hamba Allah. Cuba tuan-tuan lihat ciri yang pertama tu apa. Ciri yang pertama daripada 13 ciri itu apa?
Bila kita renung-renung, kita pun pelik. Kenapa Allah mulakan dengan ciri ini? Kalau orang tanya kita, agak-agak hamba Allah tu siapa? Ciri hamba Allah. Kita nak jawab apa? Mesti kita kata, oh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, kan? Tapi Allah tak sebut begitu. Allah sebut apa? Allah sebut, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan yang dikatakan hamba Ar-Rahman itu siapa? Yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan penuh kerendahan hati dia. Allah tak mula dengan ketakwaan, Allah tak mula dengan qiyamul lail, Allah mula dengan sifat kerendahan hati itu, kerana tak akan mampu nak jadi benar-benar hamba Allah kalau dalam hati ini punya sifat takabur dan sombong. Kita ni, apa milik kita, tuan-tuan? Apa milik kita? Tidak ada. Semuanya Allah pinjamkan dan semuanya milik Allah. Kenapa perlu kita sambut dengan kesombongan dan takabur? Orang lain yang susah itu bukan tak boleh jadi kaya, tapi Allah Ta'ala berkehendak dia sedemikian rupa sebagai satu ujian. Allah beri kita kaya, bukan semestinya kita layak untuk jadi kaya, tapi Allah menentukan kekayaan itu sebagai ujian untuk kita. Kuasa Allah boleh bagi pada siapa pun yang Allah nak, dengan sebab-sebab yang Allah tentukan. Jangan sombong orang yang punya kuasa. Yang punya kuasa belum tentu lagi mulia, yang kalah belum tentu lagi hina. Baik. Jadi ini 4 ciri hati yang disebut sebagai khusyuk. Kita boleh tengok hati kita ni level yang mana. Kan kata mesti keempat-empat ini perfect, pasti ada kurang lebihnya. Tetapi kita cubalah untuk mencapai keempat-empat ini. Kenapa, tuan-tuan? Kerana semakin akhir zaman ini, antara sifat yang awal-awal Allah angkat adalah khusyuk. Kalau ilmu, antara ilmu yang Allah awal-awal angkat adalah faraid. Kan ada riwayat begitu. Sifat pula yang awal Allah angkat ni khusyuk. Kenapa? Kerana orang yang tidak punya khusyuk, habis. Jadilah orang-orang yang takabur dengan Allah, sombong dengan manusia. Akhirnya dia fikir dia mampu buat segala-galanya tanpa perlu letak pertolongan daripada Allah. Dan kita sebut tadi khusyuk ni sifat hati. Berarti hati yang gagal untuk dibina menjadikan hati itu khusyuk, maka sifat-sifat lain akan menempati hati itu. Saya pernah dengan beberapa sahabat menziarahi seorang tokoh di Kuala Ketil, Kedah. Kami ada seminar di Insaniyah, ambil peluang tu untuk berjumpa dengan hamba Allah yang disebut-sebut orang, dia ni seorang yang baiklah, soleh. Lalu kami tak kenal, tapi kami cuba cari, akhirnya jumpa. Kampung itu, tanya orang dekat kampung tu, dia kata, Syekh ni kalau nak jumpa bagaimana? Dia kata, tunggu kat surau, solat dia ada. Kami pun tunggu sembahyang Zuhur, betul. Mari orang pun kata nak jumpa Syekh ni, kan itulah orang yang sangat biasa. Kami pun cakap dengan dia, dia ajak pergi rumah, padahal tak kenal pun. Orang-orang soleh ni, Masya Allah, layanan dia kepada tetamu luar biasa. Bukan kaya, tidak. Ajak pergi rumah. Lepas tu dia suruh isteri dia buat ayak teh. Kami tak nampak langsung muka isteri dia, anak dia ada tabir kat rumah dia tu. Dia pergi ambil teh, dia ambil apa, dia tanya apa hajat. Kami ni datang ziarah, dengar nama Syekh ni tapi tak pernah jumpa. Kebetulan kami berseminar di Insaniyah itu, Kuala Ketil tu. Ambil peluang ni. Oh ya kan. Sembang orang yang sangat biasa, tak nampak tinggi diri, tak ada. Lah kali
mintalah sedikit nasihat. Kami ni orang muda, katakan, kalau Tuan Syekh dapat sikit sebanyak bagi nasihat, mungkin kami boleh yang boleh jadikan panduan dalam kehidupan. Dia sebut satu je dia. Dalam hidup ni dia kata satu benda yang kita kena betul-betul jaga. Dia sebut satu je. Yang paling utama dalam kehidupan kita ni adalah membina sifat ikhlas itu. Kalau yang tu tak ada, dia kata, penyakit hati lain mai. Riak, ujub, takabur, hasad, apalah penyakit-penyakit hati ni, kalau tak ada ikhlas, penyakit lain akan duduk situ. Dalam kehidupan kita fokus untuk ikhlas tu. Dan kita pun tahu darjat ikhlas ni dia pertama mukhlis, yang kedua mukhlas. Ya. Mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis ni orang yang berusaha untuk ikhlas. Dia nak jadikan segala perbuatan dia itu akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Pahala, takut kena azab, nakkan kelebihan yang Allah tawarkan, tu semua ikhlas. Itu mukhlis, level kita berusaha untuk menjadi ikhlas, jaga hati ni supaya tak dicampuri, dicemari dengan riya, ujub, takabur. Dia akan sampai satu tahap dia jadi mukhlas. Mukhlas ni bila Allah anugerahkan ikhlas tu dalam diri dia. Sebab tu dalam Al-Quran, saya tak ingat seorang Nabi, bila Allah cerita tentang Nabi itu, Allah sebut apa? Innahu kana minal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mukhlas, golongan yang Allah anugerahkan ikhlas dalam ini. Kalau Allah dah bagi yang itu, tak ada apa dah. Hidup ni lillahi ta'ala, itu saja. Kerja buat apa, lillahi ta'ala. Dia tak nampak dah dunia itu sebagai satu keutamaan. Bukan tinggal dunia, tak. Tapi dia nampak Allah Ta'ala itulah qasad dalam kehidupan dia. Kita ni tenggelam timbul. Ada ketikanya sangat begitu, ada ketikanya sangat longgar, ada ketikanya langsung loose. Kehidupan kita ni, kita level mukhlis, cuba nak jadi ikhlas. Kalau tulis yang ikhlas, itu mukhlis. Yang cuba nak jadi ikhlas, belum tentu ikhlas lagi. Tapi bila Allah anugerahkan, maka itu berharga. Jadi hati, kalau tak didik dia untuk jadi khusyuk dengan sifat ikhlas ini, maka penyakit-penyakit hati yang lain akan datang. Sebab itulah Syekh ni kata menjadi keutamaan dalam hidup kita ni fokus kepada hati tu. Fokus hati ikhlas, tu dia sebut. Hak lain dia akan main. Yang lain dia akan main. Orang yang ikhlas ni Allah bagi dia kefahaman ilmu, Allah bagi dia nanti beribadat, taufik untuk beribadah. Tapi nak capai yang tu bukan sesuatu yang mudah. Dan dia yang menyampaikan itu nampak bagaimana dia mencerminkan kata-katanya, kehidupannya tentang perkataan ikhlas. Ikhlas ni rahsia antara hamba dengan Tuhan, malaikat pun tak tahu. Jadi kalau kita hati gagal dididik sifat khusyuk, penyakit lain mai. Riya, ujub, takabur. Ini kepentingan macam mana kita nak membentuk hati kita jadi khusyuk, dan kehidupan kita ni keseluruhannya adalah khusyuk pada Allah. Tuan-tuan, itulah sikit sebanyak perkongsian pada malam ini. Saya ada lagi slide ni, tapi kalau saya sambung yang ni panjang lagi Jadi saya berhenti sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Dan saya fikir tidak ada apa-apa persoalan. Kot tajuk ni pun mudah sahaja, bukan persoalan fake dan sebagainya. Apa yang diharapkan, kita berusahalah, fokuslah dalam kehidupan ini kepada hati. Kalau hati itu tak difokuskan, kita bimbang hati itu kerah, mati dalam keadaan kita tak sedar. Jadi cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, kesilapan, kelemahan, itu daripada diri saya lah yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum
Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wal 'asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.